Ya, ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menyapu kulit kepala dah. Tempat dah. Allahumma aftah 'alaina bi rahmatika wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Kita berhenti kat Kopeng Kudis. Kopeng Kudis, Kopeng Bisul, Kopeng Jerawat tidak wajib dikopek sekali. Walau sekalipun senang mengopeknya. Yang tu sudah. Bahagian kulit kepada, ingat tak? Kepala. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegas sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk. Yang lain seperti muka dan kaki. Mana anggota wuduk yang kita nak sapu ni, muka ke kaki ke, kepala ke, tangan, jangan ada benda yang menghalang. Yang keempat ni kita ulang balik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin rabbal alamin. Yang keempat, fardu wudu ada berapa? Fardu wudu. Nanti orang tanya, anak tanya, cucu tanya, tak boleh jawab. Kalau rukun sembahyang 13 boleh kan? Sebab kan? Rukun wudu dan fardu wudu perkara yang sama dalam kitab kita. Cuma kita membezakan fardu ni boleh ada mualat, boleh diambil masa di antara rukun dengan rukun. Maka disebut fardu walaupun dia tetap benda yang wajib, benda yang rukun. Cuma dalam wudu kita sebut fardu. Maka kita sebut fardu lah. Fardu wudu ada berapa? Salah. Fardu wudu anggota yang wajib ada 4. Fardu wudu ada 6. Sebab tu kat sini dia tulis yang ke-6. Yang mana? Ni yang ke-6. Maka fardu wudu ada 6. Okey. Fardu wudu ada 6. Maka kitab-kitab lama kata 2 kering, 4 basah. Apa dia? Apa dia 2 yang kering? Itu yang pertama, yang kering. Yang kedua, yang kering. Yang kering ada 2. Tertib. Yang last sekali kita tak masuk lagi. Yang tu kering. Tu bahasa. Yang 4 basah, muka, tangan, kepala, kaki. Yang itu fardu wudu yang 4 tu yang basah. Boleh tak? Satu niat kering lah. Bukan kering. Niat tu tak basah. Jadi dia kering lah. Okey, sambung. Keempat, menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam had kawasan kepala. Baca lek. Yang keempat. Keempat. Menyapu sebahagian kulit kepada kepala, tukar. Tukar. Okey. Keempat, menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam had kawasan kepala. Salah cara sebut tu. Keempat, menyapu sebahagian kulit kepada kepala tu. Kepala. Tulis. L tu. D tu letak L kat atas. Okey, lagi. Keempat, menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam
Betul. Terus, Bagus. sekalipun sehelai rambut atau tengahnya, tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Kiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Okey, faham? Faham boleh terang? Belum lagi. Faham yang baca tu lah. Mana kepala ni? Dia syarat pertama basuh kepala ni mesti kena kulit kepala. Maka sapu kulit kepala adalah hukum asal. Wajib air yang mengalir, air mutlak, kena kulit kepala semasa basuh kepala. Pada mazhab Syafi'i sebahagian, walaupun satu titik, satu tangan ni kan, kita ambil air, walaupun satu. Yang itu dipanggil basuh kepala, sapu kepala. Ini dah. Ini pening. Ini kalau faham ni. Boleh naik langit. Okey. Sapu kepala. Yang pertama, bila dia kata sapu, kan saya ada share dekat grup. Dalam ayat Quran tu, dia kata basuh muka, basuh tangan. Bila sampai kepala, dia kata sapu kepala. Lepas tu dia sambung balik, basuh kaki. Jadi kepala ni ada satu cerita khas lah. Asal dia lupa sapu. Khusus pula kan. Baca tak ayat tu? Baca kan? Dia kalau ayat Quran tu, ya ayyuhallazi na'amanu iza kumtum ila shalah. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang beriman. Na'amanu, bila ya ayyuhallazi na'amanu, orang yang beriman. Iza kuntum ila shalah, bila engkau nak solah, bila nak melakukan solah. Faghsilu basuh. Faghsilu wujuhakum, wujuh wajah. Maknanya muka lah. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum. Wa aydiyakum, tangan, kedua tangan. Wa aydiyakum. Wa aydiyakum, tangan ni. Ilal marafiq, tangan sehingga marafiq. Marafiq siku. Sampai siku. Wamsahu. Wamsahu tu sapu. Kat sini sapu. Tadi faghsilu basuh. Ni wamsahu. Biru usikum. Jadi yang ini wamsahu. Bila dia kata sapu, bagi dakwat. Dakwat tadi lah. Belum lagi. Masa nak tulis ni. Ada satu je. Satu lagi tinggal sini. Wamsahu. Wamsahu kepala. Okey. Sapu kepala. Jadi kepala ni, bila dia kata sapu, bukan basuh. Maka kalau sapu, kita basuh muka, dia arahan dia basuh muka, kita sapu muka, tak sah. Satu. Yang sapu yang boleh hanya pada kepala. Apa dia kepala? Kepala adalah had yang melepasi muka yang pertama. Muka apa dia? Muka yang anak rambut ni. Ni muka. Yang ada anak rambut dia panggil muka. Garisan dia. Kemudian tulang dagu. Tapi kalau dah lama-lama kan, sampai hilang dagu kan. Leher dengan dagu sana bersambung kan. Itu kena ingatlah waktu-waktu zaman ada tulang tu. Ini tulang sampai ke dagu. Sampai dagu ni, kalau dia kata kepala bukan muka, tak tepat juga. Kepala tak muka, maknanya yang ini kepala. Yang ini muka. Lepas ini
Yang telinga ni duduk kat kepala. Belakang ni bukan muka. Ni kepala. Tapi sampai sini dah bukan kepala. Sini leher. Sini je kawasan muka. Maka sapu muka selain daripada, jadi kepala punya kita cerita yang area dekat anak rambut yang terakhir sini. Yang anak rambut sini ni semua kepala. Ni kepala. Maka sapu yang satu titik tu tiba-tiba kita sapu selain daripada area tu. Kata rambut lebih panjang sampai kaki kan. Kita sapu titik kat rambut. Tak sah. Itu yang dia cakap. Jadi syarat pertama ni bukan rambut tau. Ni kulit. Katalah rambut ada dekat area sempadan. Ya, andaikan. Yang ini kulit kepala. Kulit kepala. Maka syarat yang pertama kena basuh kulit kepala. Sebagaimana kita ngaji tangan, kalau kita basuh tangan, apa yang ada di atas tangan, kuku ke, jari lebih ke, daging lebih ke, kuping ke, ataupun tahi lalat, kemudian ada atas tahi lalat tu ada bulu panjang sekalipun, semua bulu tadi wajib basuh, kan? Baru kita dipanggil basuh tangan. Kalau bulu yang ni tak cabut lah, mengada-ngada, konon-konon ada fungsoi lah, kata kan. Ada ong ni kan, dia tak cabut bulu tu, tak cukur, tak potong. Kemudian dia basuh tangan, tapi bulu yang sini tak kena. Maka tak sah. Okey. Muka pun macam tu, tangan pun macam tu, kaki pun macam tu. Tapi kepala berbeza. Sebab tu dia cerita sapu. Maka syarat yang pertama, kena sapu kulit kepala. Pada mazhab lain, ada kata semua kulit kepala. Ada satu mazhab pegang. Ada mazhab lain, setengah ataupun 3/4 kepala. Ada mazhab kita, 1 juzuk. Mana-mana bahagian. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maka kalau nak sapu yang 1 juzuk tu, maksud 1 juzuk tu, kecil. Kita nak tap. Ambil air, tap atas kepala. Maka mestilah dalam area kepala. Kalau kat leher tak sah. Ni bukan kepala. Tapi ni muka, lepas muka ni leher. Okey. Jadi syarat yang pertama, mestilah kulit kepala. Okey, faham? Kemudian barulah kepala tu kita tengok ada bulu. Bulu tu kita panggil rambut lah. Kalau kat kepala, takkan panggil bulu. Maka rambut tu kita sapulah dekat atas rambut, tak kena kulit kepala. Dikira sah juga. Boleh? Faham yang tu? Tapi dalam kitab kita ni, dia kata tadi ada sanggul. Dia pun adalah tumbuh rambut. Jadi kita buat perumpamaan ni untuk perempuan mudah. Ada rambut punya panjang, dia ikat jadi sanggul. Kawasan duduk kat kawasan kepala. Jadi dia pun sapu ambil air, dia pun sapu dekat rambut. Sekarang persoalan dia, sah atau tak sah? Kalau buka rambut ni dia duduk mengurai, rambut yang air kena tu kena kawasan yang ini, di luar area kepala. Tak sah. Orang perempuan kita kena bagi tahu lah. Kalau dia nak ikut. Tapi kita selalunya ambil kat belah depan kan. Belah depan ni, dah kena kulit kepala dah. Kulit kepala kena. Tapi katalah, kita pakai apa benda, ada sanggul aja kat atas. Kita pun sapu kat situ. Tak sah sebab, satu lagi macam orang negro. Rambut dia macam mana? Kerinting kan? Cuba tengok. Betul lah kan? Betul. Cuma saya lukis je tak berapa tepat lah. Macam ni lah. Okey. Sekarang dia ambil air, dia letak. Katalah tak kena kulit kepala. Dia kena kat air. Kata tebal kan. Kata orang negro tinggi semua. Dia pun letak. Pam. Dia tak tekan sampai air sampai masuk dalam. Tapi bila dia tarik, dia luruskan. Keluar daripada had kepala. Keluar daripada had kepala dia. Katalah yang kena dekat sini, bila dia tarik, dia luruskan kat sini kena air. Yang tu tak sah. Beres. Ataupun dia ada sideburn. Ini basuh muka kan. Sekarang basuh muka,
Dia basuh kawasan muka je. Yang ini Saiban dia selit tepi, tarik sampai sana, tarik sampai sana. Jadi Saiban sebagai muka. Tapi rambut lain. Tak macam tu. Patut kepala. Kalau muka, bulu seberapa panjang tu yang ada kat muka tu kena basuh. Kena air. Tapi kalau kepala, kita bahas pada, dia memang kena kulit kepala. Tapi kalau dia ada rambut yang panjang, rambut yang tebal, mestilah dia sapu kat had kepala. Katalah had ni kepala, ni rambut. Rambut dia panjang ni sampai ke kaki. Basuh kawasan had kepala boleh. Walaupun tak sampai kulit kepala. Itu yang dia cakap tadi. Tengok Menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala. Dia kata kulit kepala atau rambut kepala. Tapi kulit kepala atau rambut kepala, rambut tu bukan yang keluar daripada had kepala. Area ni je lah yang boleh sapu. Kalau sapu luar yang rambut had kepala, walaupun dia cakap rambut, tak boleh lah. Tak dipanggil kepala. Dan itulah hukum pada kepala. Satu tak perlu. Ini kawasan tu. Tapi kata dia, aku nak basuh yang ujung je. Ini pun kepala apa? Dia duduk tumbuh kat kulit kepala cuma dia panjang. Macam muka boleh, dia kata. Itu tak boleh. Dia bukan, dia lepas daripada had kepala, yang ini dah tak dipanggil pada syarat membasuh kepala. Tapi kalau basuh lagi rambut ke atas, rambut je tak kena kulit kepala. Dia dipanggil kepala. Itu je. Contoh macam rambut kat sini, kita tarik ke depan. Kata rambut jenis style fashion ni, rambut sampai. Ni muka. Ni muka. Jadi rambut ni kata dia basuh kat situ je. Yang ini bukan kepala sebab dia pergi kat muka. Yang ini kalau basuh kawasan ujung dia je, tak sah. Sebab dia tak dipanggil dalam syarat basuh kepala. Dia kena yang betul-betul dekat area kepala. Dia tarik macam mana? Sekarang macam ni kan? Panjang ni kan? Dia kata ni rambut sini, ni rambut saya panjang. Ni kepala kalau saya basuh sini. Tapi yang sini, ni muka. Ini kalau saya basuh sini je. Tak sah. Maksudnya, basuh rambut tu dia tak boleh hujung yang keluar pada had kepala. Faham tak? Tak ada soalan? Cikgu? Kalau sebelum ni dah tanya belum? Sebelum ni Mat tu ada sebut, ada kitab, ada ustaz yang sebut, kita basuh muka, basuh tangan. Kita tak panggil basuh, kita panggil meratakan air. Jadi sebab membasuh ni dia subjektif. Ada orang membasuh dengan air dah, ada orang pakai sabun kan. Orang nak membasuh juga. Basuh pada syarat. Jadi sebelum ni Mat pernah kata kita nak ambil wuduk ni, kita meratakan air, kita bukan membasuh. Kalau membasuh tu dia banyak peringkat dia. Ada orang basuh tu dia basuh je. Ada orang dengan sabun dia pun basuh. Jadi basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Adakah kita guna istilah basuh ataupun meratakan air? Ada setengah orang dia mensiram kan kaki kan, dia tak basuh. Gosok tu pun kita kena basuh. Kalau kita siram dia meratakan air. Walaupun kita tak basuh, ustaz kita sah je. Meratakan air tu. Walaupun kita tak basuh, air dah kena kan, di kaki kan, kepala, muka, kena apa kan. Kita tak guna sabun tu. Jadi istilah sebenarnya membasuh ataupun meratakan air. Bila dalam syarak, bila dalam kitab fiqh, kitab-kitab para ulama, bila disebut basuh, dengan maksud meratakan air. Bukan pakai sabun, bukan gosok. Meratakan air, boleh pakai tangan, boleh pakai air itu sendiri. Sebab kalau kita nak wuduk, kita selam dalam sungai, kita bangkit, dah sah. Sebab apa? Tak ada syarat kena gosok. Jadi, dia panggil basuh ni, kena faham, pada syarak, dia maksudnya meratakan air yang mengalir. Walaupun tak gosok. Betul. Kita ambil pakai tangan lah, pakai lepet kan. Kadang-kadang kita gosok sini lah. Kan? Kita tak gosok. Sini kita yakin, sini tak berapa yakin kita gosok. Untuk meratakan. Istilah meratakan. Kalau kita tak gosok, kita ambil pipe, kita
tembak bawah. Tembak pakai macam water jet lah. Kita tembak kuat sikit kan. Sah lah kan. Yang penting dia pergi merata. Dia pergi meratakan air. Maknanya basuh tu bukan basuh baju, basuh washing machine ke, basuh gosok-gosok, bukan. Basuh tu pada erti kata syarak ni meratakan air. Air pula yang kena mengalir. Air tak boleh. Kita meratakan air tapi air tu tak mengalir pun tak sah. Yang mengalir pula air pula dia masuknya air mutlak. Tu faham kan? Beres. Terjawab. Air mengalir tu. Air mengalir tu Kita dah ambil air. Kita tadi dah tak mengalir dah. Kita pok yang dah kan. Masa pipe lah dia mengalir. Tapi kita dah kadah dengan tembok ataupun dengan tangan. Kita dah masuk muka kita. Dia tak mengalir. Lepas tu baru dia mengalir. Lepas dia kena muka baru dia mengalir. Kan? Abang Amran, macam mana air mengalir? Air mengalir. Mula. Kat mana? Kat mana? Ambil asal tu belum lagi kita nak berwuduk. Bila kita berwuduk ambil buka sapu baru air tu mengalir. Bukan dia ambil air tu mengalir. Tidak. Tapi masa kita mula-mula air jatuh muka tu kita mengalir. Lepas kita sapu tu baru dia mengalir. Air bila letak dia betul-betul tu mengalir air. Air pertama. Air pertama yang kita ambil tu. Betul lah. Air pertama sampai mati. Sampai sini kan mengalir. Selepas tu baru dia mengalir. Dia bila dia free. Dia bila pertama dia turun dia tak mengalir. Lepas kita sapu baru dia mengalir. Ada air kan kita ambil basuh muka. Kita letak kita niat. Belum air mengalir lagi. Lepas kita niat air baru turun. Lepas tu baru mengalir. Ini baca kita niat masa air mula sentuh muka kita kan atau sentuh anggota kita. Masa mula sentuh dia tak mengalir. Lepas tu baru mengalir. Lepas sentuh baru mengalir. Bukan terus mengalir. Masuk muka balik. Air yang mengalir. Takrif air mengalir. Banyak kena bicara takrif ni. Takrif. Air mengalir. Okey, takrif air mengalir bukan air yang mengalir macam basuh tadi kan. Bukan basuh tu dipanggil basuh. Basuh tu meratakan air. Meratakan air mestilah yang mengalir. Ada tak yang meratakan air yang tak mengalir? Ada. Okey, jadi air yang mengalir apa dia? Apabila air ni letak dekat muka, sekarang kita nak ambil wuduk kan. Maka dia boleh mengalir. Kalau dia letak titik air, contoh macam spray tadi lah, itu tak dipanggil air yang mengalir. Jadi, kalau ratakan air yang tak mengalir, tak sah. Nak ratakan air, mesti air tu sifat dia mesti boleh jenis mengalir. Bila kita letak, dia boleh mengalir. Bermakna bukan air yang titisan-titisan kecil. Yang duduk diam je. Kita kata kita ambil, kita ganjis muka. Itu tak dipanggil air yang mengalir. Iaitu, jadi, yang nak dipanggil air yang mengalir, kalau muka, sentuhan yang pertama, air tu bukannya dia mesti mengalir. Air tu bersifat mengalir. Maknanya dia berat. Dia dalam kandungan yang banyak. Maksud kandungan yang banyak, kalau kandungan tu tak banyak, maksud dia tak boleh mengalir. Dia duduk diam. Kalau kita letak kat muka, dia duduk diam. Yang tu dia panggil air yang tak mengalir. Kalau air yang mengalir, kalau kita letak air, dia jatuh. Walaupun kita tahan, dia tak mengalir. Tapi air tu bersifat mengalir. Dia banyak. Walaupun kita banyak, kita tahan. Ambil air banyak-banyak, tahan. Air tu dia panggil sifat mengalir. Maka yang itu bila kita kata meratakan air yang jenis dia mengalir. Sifat dia mengalir. Jadi takrif air mengalir macam tu. Macam mana nak tulis tu? Tak keluar takrif dia. Panjang sangat. Takrif air mengalir adalah air itu bila diletakkan pada anggota wuduk, meleleh tu lah mengalir. Kan meleleh lain pula. Meleleh pula punya takrif nanti. Mengalir dulu. Diletakkan pada anggota wuduk, ia mengalir. Bila dia mengalir,
Kali pertama, maka dia mengalir menggunakan air apa? Mutlak. Air ni maksud dia mutlak. Selagi dia duduk dalam kawasan muka, maka dia tetap dipanggil mutlak. Dia tak belum lagi mustakmal. Bila dia keluar sempadan ataupun dia bercerai menitik ke bawah, maka dia panggil air mustakmal. Maka air yang tak mengalir, tak bolehlah jadi air mutlak dan tak bolehlah jadi air mustakmal. Sebab dia tak boleh nak berpisah daripada sempadan muka, sempadan anggota tubuh ataupun dia tak boleh bercerai. Sebab dia tidak jenis mengalir. Sebab tu yang kalau nak dibahaskan kenapa pakai air mengalir, sebab dia perlu jadi air mustakmal. Kita ni ambil wuduk ni kena mengangkat hadas. Seolah-olah untuk kita faham, bila kita basuh muka, hadas pada muka tadi masuk dalam air. Itu teori tau, bukan sebenarnya. Kita nak faham. Jadi kalau air tu tak mengalir, dia seolah-olah tidak mengangkat hadas. Maka air yang hadas muka masuk, maka dia jadi air mustakmal. Sebab tu bila basuhan kedua, dengan air yang mengalir lagi, bila dia mengalir, dia keluar pada sempadan muka ataupun bercerai daripada anggota muka, dia dah air mutlak. Boleh? Pening. Ada perbezaan tanpa ketara. Kita tengok orang duduk dalam kolam dengan air. Air nampak mengalir. Kenapa muka dia mengalir? Kalau pipe. Kalau kolam kita dah semua dia datang. Bukan, yang mengalir cerita kat muka. Bukan dekat kolah ataupun kat longkang. Yang mengalir tu mengalir tak? Dia bercerai tak daripada anggota tubuh? Anggota tu, itu dipanggil mengalir. Yang dia jatuh ke, dia pergi lepas tu dia menyerap ke udara, itu tak ada cerita lain. Itu tak ada kena-mengena. Yang kena dekat anggota tubuh tu, dia panggil air mengalir. Dia kena turun. Dia kena jatuh. Kalau kita, bukan kena jatuh. Kalau tak jatuh pun biar duduk sini dia keras pun tak apa. Macam dekat angkasa kan. Ataupun kita ambil wuduk tengah baring. Kita basuh muka. Jangan masuk hidung lah. Pasal air tu duduk kat sini. Dia panggil air mengalir juga. Walaupun dia tak mengalir, dia duduk situ. Bertakung kat mata ni. Kita ambil wuduk kan. Mata tak boleh nak buka kan. Air bertakung dalam. Dia dipanggil air yang mengalir juga. Walaupun dia tidak keluar. Walaupun dia tak mengalir. Walaupun dia tak keluar pada sempadan muka. Contohlah. Mana ada hukum macam tu lah. Nak bagi hukum. Beres, cikgu. Tak ada. Dia orang memang tunggu tanya cikgu tanya. Kalau tidak. Tengok anggota sunat kan. Anggota sunat telinga. Kan orang ambil air kan, dia celuk tangan je. Celuk tangan lepas tu dia tak seduk air tu macam telinga kan. Celuk gitu je. Lepas tu ambil itu kepala orang pun dia celuk je dia sapu je. Sah tak? Wuduk telinga. Bukan sah lah. Maksudnya dapat pahala tak? Sah. Sah tu pada pahala. Kalau dia tak sah pun pada telinga, dia tetap dapat. Dia tetap wuduk dia sah. Cuma telinga. Orang ambil air banyak. Telinga kan. So orang ambil bekas-bekas tangan ni yang ada buat telinga dia. Jadi saya pun buat telinga dia besar sikit lah. Saya pun kadang-kadang tu ya, basah tangan. Basah-basah tangan ni kan. Betul kan? Meratakan air. Dia bukan basuh tu pada erti kata meratakan. Meratakan pada erti kata air yang mengalir. Tapi kalau yang tadi tu, kita mencelup-celup lepas tu, main kan, macam air tu macam tak mengalir. Macam tak mengalir. Kita kena tengok. Sebab tu bila ibadat ni, kena hati-hati. Bila pandai, baru dia mahir. Dah berpuluh tahun kan. Bila air tu dia ambil air, tak kisahlah dia renjis ke apa. Bila dia letak sini, jenis air yang dia ambil tu mengalir tak? Kalau dia ambil macam ni, dia ambil air, lepas tu dia renjur sampai lembab je, kemudian dia sapu. Yang tu dia panggil sapu. Kepala sah, telinga tak. Tak dapat pahala sunat. Tak dapat pahala sunat, basuh telinga selama 40 tahun. Duduk sah. Beres. Cikgu 10.30 ni. Tak, betul lah tu. Soalan tu kalau cikgu tak tanya, persoalan tu tak keluar lah. Jangan panggil Cikgu Zul bertanya pula. Okey. Kat mana tadi?
menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada dalam had ke kawasan kepala. Had ataupun yakni kawasan kepala. Sekalipun sehelai rambut atau setengahnya. Selai rambut tau. Ambil yang ni, kawasan rambut, ambil selai. Oh, beria ni. Ni tak keluar. Ni keluar muka, ambil kat belakang sikit. Sini tak keluar, sini tak keluar. Ambil selai je. Ambil air, basuh satu. Sah. Okey. Hukumnya jangan buat perangai tu. Bodoh. Ambil duduk macam tu. Ambil satu. Sah pun nak tunjuk kono-kono pada hukum kan. Macam tu. Cuma nak bagi tahu sah. Jadi kita tahulah had setakat mana kalau air tak ada. Orang pun ambil sikit. Orang pun cakap, tak sah lah kau ambil sikit sangat air. Sah ni. Bolehlah. Bolehlah kita yakin dengan ilmu kita. Bila terjadi perkara-perkara macam tu. Jadi yang satu, kepala ni termasuk belakang telinga ni. Ni belakang telinga ni bukan muka tau. Ni kepala. Jadi kalau kita basuh katalah pakai serban. Serban pula besar. Nak pakai dekat 2 jam kan. Style Turki tu dia. Nak buka, nak pasang balik sana. Rambut tak jumpa. Sapulah kat sini. Contoh. Pun sah. Pada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian. Jadi pada mazhab Syafi'i, sebahagian daripada kepala. Pada mazhab Hambali, seluruh kepala. Pada mazhab Hanafi, satu ubun-ubun. Satu ubun-ubun maksudnya 3 jari. Pada mazhab Syafi'i. Kalau bubuh macam tu, pada mazhab Hanafi tak sah. Dia mesti sekurang-kurangnya satu ubun-ubun. Ni, ambil air, baru sah. Pada mazhab Maliki, 1/4 daripada kepala mesti basah. Mesti sapu. Dengan ni setengah, kata setengah, 1/4. Bagi 4 lah. Tak tahulah macam mana nak bagi 4, basuh sebahagian. Kata macam pakai serban tak nak buka kan. Dia basuh keliling ni, dikir 1/4. Dia ambil di luar serban kepiah dia. Okey, iaitu pada mazhab-mazhab. Jadi kita punya mazhab, pada mazhab Syafi'i, imam kita kata, walaupun satu juzuk dia panggil, satu bahagian kecil, tak kena dasar. Tak normal apa dia? Tak ada tangan. Yang tu nak kena fiqh lain lah. Tapi sapu kena sapu. Dia celup ke? Dia jangan kurang. Okey, macam ni. Saya rasa minggu lepas kita ada bincang ni. Sekarang satu habis muka orang ni. Ni mahal ni. Tak jumpa dah. Okey, sekarang ni kan. Sebelum ni kita cerita tangan muka, tangan. Sekarang muka, kepala pula. Pak Maya tanya kepala. Saya cerita tangan dulu, tangan. Tangan itu minggu lepas. Nanti tak tahu siku pula. Ambil had siku. Okey. Basuh tangan, semua ni seluruh kena basuh. Yang wajib bahagian tangan. Maknanya sempadan dia yang tempat kita corner. Maka yang ini dipanggil kawasan wajib. Wajib tempat dia sendiri wajib. Ni wajib. Wajib. Tetapi selebihkan sedikit bahagian ini, lebih sedikit maknanya dia dah masuk kawasan lengan. Yang ini wajib. Setengah daripada lengan ni ketiak. Ni bahu. Ni kepala. Yang ni ketiak. Area ketiak. Setengah pada lengan ni sunat. Yang ini dipanggil lengan. Ni panggil lengan. Tapi kawasan lebih daripada tangan ke lengan, dia panggil wajib. Kata basuh sampai tangan je. Asal basuh lengan sikit. Maka perkara yang nak menjadi yang nak perkara yang wajib tu, walaupun
untuk menyelesaikan perkara tu jadi wajib, jadi sah, dia kena melebihi tu, lebih sedikit tu dipanggil wajib. Jangan cerita yang ni sunat, ni bukan sunat lah. Lebihkan sedikit. Sunat. Lebih yang sedikit sini. Sini. Yang tengah. Di antara ketiak dengan ni, tengah. Kalau betis pun sama. Kalau kaki, lutut. Kalau kaki, lutut. Oh, macam tumit dia. Macam ni. Sekarang, ni lutut, area lutut. Ini semua, ini kaki. Ni ada buku lali. Yang ini, betis. Betis lepas buku lali. Yang ini wajib. Lebih sedikit kepada betis, yang ini wajib. Dua wajib. Tapi dia betis. Tengah-tengah betis ni dia panggil, ni sunat. Okey. Pak Mai pun tanya pasal kepala. Tangan, kaki. Kita orang kepala, bukan kepada lah. Kepala. Kebalik kecil . Alamak, ganggu Pak Mai . Lepas tu ada keluar sikit anak telinga. Mata. Kawasan kepala ni, rambut kepala ni kan, kita dah tahu kan kat mana had kepala kan. Yang ini semua wajib. Lebih sedikit, ni muka. Kepala, bila kita basuh, okey ni muka. Kita pun basuh kepala. Basuh kepala yang mana? Nak tanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mana-mana satu juzuk saja, dah sah. Ambil lebih baiklah. Tak ada kena-mengena dengan, dia nak kata sah ni, kita sah. Dia tak ada kalau ambil kepala, lebih sampai ke muka. Tak ada. Pasal rambut, pasal kepala ni, yang rambut ni dia lain sikit. Hukum dia dengan yang lain-lain. Okey, panjang sangat tu. Cikgu ada soalan, cikgu? Jadi yang yang bahagian sunat macam dengan kan. Kaki. Kalau kita basuh sampai jadi makruh. Tak. Tak. Sampai ketiak kita basuh. Okey, sampai had tadi. Kalau basuh, dia punya sunat boleh sampai sini. Dia punya sunat sampai ketiak sini. Ni tak ada makruh lah. tak ada. Mungkin sunat atau itu je. Sunat ni sebab Nabi buat. Jadi semua hadis kata nak lebih. Sebab nanti kalau lebih sikit kan, nanti tak berapa dapat sunat kan. Kurang pada sunat, dia ambil lebih pun boleh. Tapi bukannya sampai lebih pada ketiak. Lebih pada ketiak, dia panggil membazir. Okey. Membazir, makruh. Okey. Kita masuk sikit yang pasal membazir. Membazir. Membazir ni satu. Kita duduk dalam sungai. Kita berdiri dalam sungai. Mandi dalam sungai. Yang ini tangan. Masuk badan. Kaki kat sini. Kita ambil basuh muka. Ni air mengalir. Air sungai kan. Kita ambil lebih 3 kali. Maknanya kali keempat dia panggil membazir. Membazir ni dia panggil makruh. Tetapi ada kesan buruk dia. Apabila orang wakafkan, dia panggil wakaf ni air sabil. Telaga. Aku wakafkan telaga ini untuk orang mengambil wuduk. Ada tak? Kampung ada lah. Kan? Telaga kat situ tak ada air kan. Aku wakafkan untuk orang ambil wuduk. Maka sesiapa yang ambil minum, haram. Maka orang bawa basuh kereta, haram. Orang yang mengambil wuduk lebih daripada 3 kali, haram. Kat sini dia jatuh haram pula. Sebab dia bagi untuk wuduk. Dia bukan untuk suruh membazir. Yang ini dia panggil sabil. Ataupun wakaf. Aku wakafkan air telaga ni untuk orang ambil wuduk. Buat selain daripada tu haram. Tapi wuduk pun boleh jatuh haram.
Kalau boleh cuti. Kalau kita yang keempat dia tak panggil wuduk. Yang keempat dia panggil membazir. Bila membazir tak panggil wuduk lah. Dia buang-buang air. Ya, kaya dia buang. Yang tu dia panggil membazir. Walaupun dengan muka Selain daripada ambil wuduk. haram. Untuk wuduk. Ha, Boleh basuh baju, basuh pakaian dia mandi. Tak boleh lah. haram. Tapi air yang kat surau kita bukan air sabil. Tu air bayar bil. Jangan salah pula. Okey. Jadi kalau tiba-tiba kita pergi kat kampung, pendalaman-pendalaman, kita tanya dulu, ni air apa? Air surau lah, air surau. Ni bukan wakaf. Tanya. Kalau kita dah tahu hukumnya ni, kita tanya. Sama juga kita tanah wakaf. Ah, Pandai baca kat rumah. suka-suka. Apalah saya nak buat kebun sikit. Dia wakaf untuk apa? Dia wakaf untuk kebun tak? Yang tu panjang tu. Okey, beres. Habis. Tak habis dengar. Ada tu. Relax lu. Kasih habis ni dulu lah. Simpan. Tulis apa nak tanya tu. Mana ni? Ya Allah. Padahal sebahagian daripada syarat-syarat yang kedua. Okey, tadi syarat yang pertama mesti kena kulit kepala. Syarat yang kedua yang tadi lah. Rambut yang nak dibasuh tu mestilah duduk pada had kepala. Itu dah cerita kan? Kalau hujung rambut tadi tak sah. Selesai. Orang Afrika selesai. Okey. Habis. Kemudian tidak mesti sapu. Okey, perenggan yang bawah tu. Pada rambut yang disanggul, sekiranya dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala. Tetapi tidak memandai disapu pada rambut yang disanggul. Maksudnya, tak sanggul pun tak apa. Tapi, kata dia sanggul, dia basuh kat sanggul. Kalau dia buka sanggul, jangan keluar pada had kepala lah. Itu sanggul jugalah. Kalau dia sanggul lah, rambut yang keluar pada had kepala, tak sah. Tidak memadai ini maksudnya tidak sah. Selesai. Mana Allah sini. Tidak mesti sapu itu dengan tangan. Ni nak buat cerita ni. Malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya. Seperti kain yang dibasahkan. Dan memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Dia buat cerita macam ni lah. Kita kena sapu dengan air, sapu kepala. Tapi bukan syarat dia wajib sapu dengan tangan. Tangan tak ada ke? Tak ada. Sekarang kita cerita saja-saja lah. Bukan masalah tangan. Sekarang nak ambil. Sah ke tak sah kalau aku buat macam ni? Dia pun ambil. Kalau benda macam ni, dia kata, tidak. Cuba baca. Hilang lah. Mana kejap-kejap hilang. Baca Indra. Dengan tangan, malahan boleh sapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya, seperti kain yang dibasahkan, dan memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Okey, satu di sini banyak cerita ni. Satu dia kata kita nak sapu tak sesuai guna tangan. Habis tu guna kayu. Jadi kayu tu pula mesti basah. Kalau macam ni licin kan. Kita ambil air, tak melekat air, sapu, kita bukan sapu air. Air pun tak ada. Maknanya benda tu boleh basah. Macam kayu lah maksud dia. Tapi kalau kayu yang ada formika tu, celup, tak boleh juga. Dia nak kias kat mana? Dia nak kias pada kain. Katalah tak boleh sapu tangan ni luka ke apa ke, maka ambillah kain. Kain yang basah tadi, boleh disapu pakai kain. Mana sah? Tak. Nak bagi hukum je. Maksud, kena pakai tangan. Tak. Habis kalau belakang tangan, tiba-tiba ada orang buat, masuk ikut belakang tangan. Boleh jugalah, kan? Nak cerita yang itu. Tapi kat sini dia masuk hukum yang kedua. Masuk hukum yang kedua,
Malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya. Apa-apalah, kayu ke, besi tak boleh lah. Kain ke, seperti kain yang dibasahkan, memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Tapi tiba-tiba ada satu orang pula, dia pergi basuhnya, boom, jeruk. Pun memadai, dia kata. Ganti pada sapu tadi, dia jirus ambil satu gayung, boom, dekat kolam surau tu kan. Memadai. Maksud memadai apa? Sah. Yang cakap, kau basuh. Tak sah, bukan. Yang penting, air tu sapu. Kalau air tu banyak sampai basuh, ni kan, basuh dah hilang. Membasuh tadi iaitu air yang mengalir pun sah juga. Cuma ulama pecah dua pendapat. Tadi kan dekat ayat Quran tadi dia kata wamsahu, sapu kepala. Tapi pergi basuh. Macam tak nak dengar. Kan? Setengah ulama kata makruh. Basuh ni makruh. Sebab kau dah tahu ayat Quran cakap suruh sapu. Kau basuh. Nak lawan lah. Macam tu. Jadi makruh lah. Jadi macam tak ikut. Cuma bila satu lagi ulama yang muktamad kata kalau basuh tu tak makruh juga. Sah je. Kan ada orang setengah kan. Mazhab-mazhab lain tu ambil air. Boom. Boom. Sah juga. Boleh juga. Maknanya sah. Suara. Suara nak kena tekan ni. Baru boleh tekan. Basuh ni untuk muka, tangan, kaki je. Kepala tak boleh. Kepala sapu. Tapi kalau kepala pun basuh, boleh. Tapi kalau muka sapu, tak sah. Kalau tangan sapu, tak sah. Kalau kaki sapu, tak sah. Sapu tu maksud apa? Air tu tak mengalir. Macam kepala ni, air tak mengalir lah. Ambil air, buang, sapu. Kan kalau mazhab Hambali, dia ambil, dia tarik dia balik belakang. Itu mazhab dia orang. Mazhab kita nak buat, boleh juga lah. Okay, habis. Kita masuk topik baru. Yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali pada orang yang tiada memakai khuf. Khuf ni tukar. Khuf. Khuf. Khuf ni tengok lah saya share tadi. Tak tengok kat grup. Tengok. Khuf ni stokin. Tapi stokin dia ni daripada kulit. Lepas tu orang cakap, mana stokin daripada kulit? Selain daripada kulit? Selain daripada kulit pun dipanggil khuf juga. Daripada apa? Kulit sintetik. PVC. Yang tu pun panggil khuf. Duduk dalam hukum ni juga. Ya, Nabi pakai khuf. Jadi hukum dia khuf untuk kulit je lah. Tak. Okay, yang tu jangan keliru. Okay, khuf ni adalah stokin. Kita ambil kulit lah. Yang cerita sintetik lah. Tapi yang sintetik saya tengok kat Shopee RM39. Tapi kalau kulit tak dapat. RM39 tahu dah. Ini sintetik apa benda dia buat kan. Tapi lembut lah. Tu orang buka. Tunjuk kat dia orang. Saya nak cerita. Dah tengok dah? Dah tengok dah? Dah tengok dah? Khuf tadi? Angguk tadi. Khuf ni kalau kat negara Arab dulu, orang pakai waktu sejuk. Dia tak buka terus. Pakai terus. Kalau buka dia punya angin sejuk. Kalau musim sejuk pun. Yalah, bagi pun lambat. Khuf ni stokin kulit. Ataupun stokin yang bukan daripada kain. Kalau daripada kain tak boleh khuf. Dia panggil stokin.
Okey. Jadi khuf ni, kalau waktu kita orang pakai tu ada sebab. Kadang-kadang orang sakit, dia kena pakai khuf. Kalau dia tak pakai khuf tu, kaki dia pijak lah, sengal lah, apalah, maka dia pakai khuf. Bila pakai khuf, hukum dia dah jatuh berbeza. Khuf ni, kalau kita bermukim, kita bukan musafir, kita tak buka, boleh 24 jam. Khuf, dia punya hukum untuk orang yang bermukim. Tahu masuk bermukim? Pak Meh? Angguk setengah aja. Mukim, apa dia? Orang yang bermukim. Orang yang mukim, orang yang tak musafir lah. Duduk setempat, mukim. Lawan dia, musafir. Orang yang bermusafir. Mukim ni mustatin. Boleh nak pakai mustatin. Orang yang bermukim ni boleh 24 jam je pakai khauf. Saja-sajalah, tak payah cakap cerita sakit lah apa. Lepas saja 24 jam, dia dah tak boleh pakai hukum ini. Hukum apa? Jom kita baca hukum khuf. Tidak mesti sapu dengan tangan. Kelima, membasuh dua kaki serta buku lali. Pada orang yang tiada memakai khuf, kasut andalam, kasut macam stokin, wajib dibasuh apa yang ada pada kaki, sama hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Okey, nanti kita bahas yang khuf dulu kejap lagi. Kita settle ni dulu. Membasuh dua kaki serta dua buku lali. Ni kaki. Ni jari kaki Nanti ingat pakai khuf pula. Dia ada jari. Maka bila wajib membasuh, yang ini buku lali. Kalau muka, kita ada lah tempat menanda dia kan. Tapi tak ada garisan. Yang kaki ni pula, dia ada buku lali. Tapi buku lali, cuba tengok buku lali masing-masing. Dia tak ada sempadan. Kat mana last buku lali? Cuba tengok. Kan? Tengok buku lali aku apa? Gelap lah. Buku lali ni tak ada sempadan. Dia bonggol. Lepas tu kat mana? Sampai atas ni kat mana buku lali dia? Kalau buku lali dia macam ni? Last kali. Tapi takut dia bergelembung sampai atas. Tak tahu. Tahu dah. Jadi, buku lali ni adalah had dia panggil betis. Ada saya share juga yang hadis Nabi tu. Masa nak sembahyang asar, bermusafir dengan Nabi. Diorang pun ambil cepat, Nabi dah nak sembahyang kan. Nabi pun nampak. Dia orang tu basuh kaki cincai-cincai. Nabi kata, celakalah tumit yang di dalam neraka. Nabi tu marah betul. Sebab apa? Sebab benda ni benda besar. Tapi orang cakap, alah, basuh kaki je apa nak marah-marah. Relax lah kan. Tak. Berbeza dengan satu hadis Nabi yang Badui kencing dekat masjid Nabi. Yang Umar dah nak lebas, dah nak buka padang. Nah, ingat itu. Tapi Nabi marah tak? Celakalah siapa yang kencing dekat ni. Tak. Kenapa? Satu ulama istimbat daripada dua hadis ni. Satu, bila Nabi kata celakalah siapa yang tak basuh kaki betul-betul, kaki ni duduk kat neraka. Kenapa? Yang ini orang selalu buat sampai sekarang. Tengok anak-anak kita kalau ambil wuduk kat surau. Dia jeruh lebih kurang je. Cereh. Kaki ni ada banyak cerita. Dia ada banyak cerita. Ada dekat kuku, ada dekat kaki yang merekah, ada dekat buku lali, ada perkara yang sudah. Ada banyak cerita. Kaki ni detail sikit. Okey.
Jadi yang pertama, benda ni selalu buat. Jadi Nabi marah sebab ramai umat dia akan buat benda ni. Kemudian tak sah sembahyang wuduk tak sah, sembahyang tak sah. Sampai kat sana panjang kita, Nabi marah yang tu. Satu. Yang kedua, yang badui kencing dekat masjid tu tak ramai orang buat. Kan? Kalau jadi rare sungguh lah. Bukan semua orang datang duk kencing dekat dalam masjid tak. Jadi Nabi, biar dia selesai hajat dia. Umar dah nak libas dia. Woi, kurang ajar kan. Buat maksiat yang besar, kencing dalam masjid Nabi. Nabi tak marah. Yang kedua, ulama istimbat lagi, dalam berdakwah, tak semestinya kena cakap elok. Orang cakap, tengok baik tengok ustaz tu. Kita dakwah baik-baik je, lemah lembut je. Tak. Nabi dakwah, Nabi cakap, ada keadaan kau boleh keras. Tak semestinya kena lembut je, 100% tak. Ada masa kena keras. Ikut situasi. Contoh, bukan lawak lah. Ni kita tu. Yang lawak tu kita lah. Contoh macam anak murid kat guru pondok kan. Masuk pondok. Cikgu dia boleh marah? Boleh marah lah. Sahabat Nabi, dia dah serah diri kat Nabi lah. Nyawa dia, jasad dia, apa dia serah kat Nabi. So Nabi marah, dia serah ya. Kalau orang yang tiba-tiba baru datang, orang yang baru masuk Islam, janganlah macam tu. Lari dia kan. Kata nak tarik orang dapat hidayah. Ini halau dia. Yang tu tak boleh lah. Jadi sebenarnya ikut keadaan. Okey, yang itu satu. Sekarang ni bila basuh kaki, dia lepas buku lali adalah area wajib. Lebih sedikit menyentuh pada betis, dia panggil wajib. Selepas daripada area betis yang wajib, baru dia panggil sunat sehingga 50% betis. Tak payahlah ukur, lebih kurang lah. Ambil tip lah Pak Wahab. Saya tak payah ambil tip. Sebab betis orang lain-lain. Nanti cakap 2 inci, 8 inci. Betis saya panjang. Kan? Dia tengah-tengah, 50%. Yang itu yang basuh. Basuh kaki sampai buku lali. Okey. Jadi wajib sekali dengan kuku. Ni jari ada kuku kan. Saya besarkan sikit. Okey. Ada kuku orang panjang. Pada muktamad, kuku yang hitam tepi ni, dia menghalang daripada air sampai ke kulit kaki. Sebab jari tu panggil kaki juga kan. Pada syarak, membasuh kaki termasuk jari kaki. Maka sekiranya ada hitam-hitam tadi, tak sah. Tetapi pada pendapat Imam Ghazali ni hidup selepas Imam Syafi'i. Maka dia ada mazhab, tapi dia lebih suka mengikut mazhab Syafi'i. Tapi ada orang juga ikut mazhab dia. Pada mazhab dia, yang hitam-hitam ni dimaafkan dengan syarat. Hitam tu bukan kerana benda asing, tetapi kerana daki dia. Daki kaki lah. Macam kita kerja, tahi dia tu hitam tu, yang hitam tu, kerana daki. Contoh kita tak buat kerja selut, kita tak pergi kerja sawah, kita pakai stokin ni lelok, tiba-tiba ada daki yang warna hitam tu. Yang itu dimaafkan. Tapi dengan syarat, itu daki dia. Kalau bukan daki macam tangan lah, kita berkuku panjang, ada hitam. Yang hitam tu ada nasi lah, kita buat kerja lah. Yang itu kena bersihkan. Dia tidak melepaskan air. Kata kuku kan. Ni kuku. Ni kuku kan. Kuku ni ada hitam. Kuku panjang. Maka hitam ni kalau bukan kerana
daki, tapi kalau dah sampai tengah hujung ni dah bukan pasal daki lah. Daki dia. Dia berdegaru kepala kelimomo. Itu daki kat kepala. Yang itu tak tu benda selain daripada daki dia. Daki dia. Bukan daki kuku, daki jari ni. Jangan pakai daki lain ataupun benda lain. Yang itu tak lepas air wuduk. Ni tangan. Sekarang kita kena takdirkan dia. Lepas tak air semayang? Sampai ke kulit tak? Ataupun bukan kulit. Bila kita kata basuh kaki, apa sahaja yang dekat kaki lah. Kuku ke, bulu ke, atau yang lain. Sekarang kuku tu adalah kaki lah. Kuku tu lekatlah durian ke, nasi ke, jering. Kopek-kopek jering, masuk jering. Kita kena takdirkan. Kita tengok air semayang lepas tak? Bila tak kena air, tak sah. Yang ini yang orang kurang perhati kan. Tak boleh berat lah. Tak boleh berat, tak sah wuduk. Allah faham dia. Okey. Yang penting semayang dia kata. Cakap, ni bukan semayang. Ini tak sah kan. Okey, satu lagi. Tapak kaki. Tapak tumit. Tapak tumit ni kalau orang kampung, kalau dia jalan, dia tak pakai slipper. Kaki dia pecah. Selalu tumit lah paling banyak. Tumit ni bila pecah, dia jalan kat tanah, buat sawah, dia jalan lah. Maka masuk di dalam ni pasir ke tanah ke apa. Kalau ada, wajib bersihkan. Kalau tak lepas air semayang. Kalau dah bersih-bersih tak boleh juga, sampai menyakitkan, sampai mudarat, sampai tahap tu je. Sama macam kita buat kerja bengkel. Kan? Ngada-ngada pula kan. Buka kat rumah, buka tayar sendirilah. Rantai motor sendirilah. Basuh hitam. Kita bersih-bersih dah tak berhenti nak bersih kan. Dah bersih sampai terkeluar-keluar kulit. Dia dah sampai had tu dah. Yang lepas tu dimaafkan. Bukannya wajib juga kan. Okay, ada lagi? Yang tu basuh kaki. Selesai basuh kaki baru nak masuk khauf. Khauf lah. Puf. Sekejap, tengok ada lagi tak? Tumit kaki. Satu lagi. Ada orang berpenyakit yang jenis kaki besar. Untut apa dia panggil kaki gajah? Untut yang berlapik-lapik kulit dia berlepik-lepik. Okey. Kaki. Lepas tu kulit dia mengelepes ni. Kaki dia bengkak lah, katalah bengkak. Mana? Satu. Kan? Yang ni dia panggil apa? Penyakit elephant apa dah? Kaki gajah ataupun orang Melayu panggil untut kot. Maka yang ini di bawah lapis. Ini bukan. Ini penyakit sini. Sini. Sini bukan basuh kaki. Ini betis. Dekat sini. Dekat tumit ni kot. Berlapik-lapik je ni. Dia yang macam ni lah. Yang ni yang besar. Ini yang kecil. Yang itu wajib. Kalau dia pelipat macam tu, wajib kenakan air. Kecuali dah tak boleh sangat. Okay. Itu kalau ada penyakit. Kena juga basuh kaki. Kecuali dah mudarat. Itu lain.
Okey, habis. Basuh kaki lagi kalau kaki accident. Ni tumit, ni jari. Ini buku lali, ini had kaki. Kaki kena potong. Macam manis ke, accident ke, memang lahir-lahir macam tu ke kan. Kaki ni pun hilang. Maka macam mana tangan yang kita belajar minggu lepas, wajib basuh. Kalau kena potong sampai buku lali, basuh sampai buku lali juga. Ni basuh. Kalau kena potong lepas buku lali. Yang ini dia panggil sunat. Masa dia ada kaki sikit ni, ada buku lali, dia basuh ni wajib. Dan masih lagi sunat sampai sini. Masih lagi wajib lebih daripada, walaupun kaki dah kena potong. Okay, lepas tu, dia panggil yang ni sunat. Yang ni betis juga. Yang ini wajib. Habis. Kaki dah kena potong, settle. Lipatan kulit, buku lali jika tak ada kaki. Okey. Masuk, habis. Kita wajib, habis. Tak masuk khuf lagi ni. Kita masuk yang sunat pula. Tadi yang wajib-wajib kan? Yang wajib. Ibu jari kaki. Ni panggil apa? Ibu jari telunjuk. Yang mana lagi panjang? Tengok kaki orang lah. Satu, ibu jari dia gemuk sikit kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Faham lah tak? Tak ada orang cerita macam ni. Aku pun pening. Detail sangat. Tu Haji Said kata, detail sangat. Bukan tak kata, tak tahu ambil wuduk dia kata. Jadi yang ini nak cerita sunat. Basuh kaki, dah selesai basuh kaki. Sunat selat. Selat tau? Selat. Dia panggil selat. Selat. Kalau dekat muka, selat dia dekat janggut. Dia macam ni. Kalau tebal lah. Kalau nipis macam ni, wajib basuh sampai ke kulit dia. Kalau tebal, sunat selat. Selat. Selat tu, ni lah selat. Bahasa Melayu kan selat kan? Kalau celah jari, kaki, sunat selat. Sebelum kita cerita sunat selat kaki, maknanya kita dah tertinggal sunat selat tangan. Dia kena juga. Okey, macam mana cara nak selat tu? Adakah macam ni? Adakah macam ni? Adakah macam mana? Okey. Sunat selat jari kaki mesti sunat menggunakan jaring kelingking. Jari kelingking ada dua mazhab. Jari kelingking kanan, satu lagi jari kelingking kiri. Pada pendapat pakai tangan kanan untuk selat, sebab apa? Sebab ni kan amal ibadat. Kan Allah suka yang kanan, maka pakailah kanan. Satu lagi ulama kata, sunat sebelah kiri sebab apa? Ini kan kaki. Kenalah pakai kaki. Tangan kiri kan kaki kan pijak benda bukan-bukannya. Mana sunatlah pakai kiri. Tetapi tetap dia pakai sunat
jari kelingking. Selat jari kelingking tangan kanan. Kalau ada orang pakai tangan kiri, jangan cakap salah. Macam Pak Wahab Kidal. Dia cakap, aku lagi selesa pakai kiri. Kita yang kanan, ke kanan lah. Kita nak buat amal ibadat, mesti nak pakai kanan. Kita nak langgar kan. Pak Wahab cakap, kiri, sunat kiri. Sebab apa? Sebab dia kidal. Ya, tengok. Jadi cara nak selat dia, kenalah melalui bawah tapak kaki. Bawah tapak kaki, bawah lah. Bukan atas. Bukan atas. Bawah. Sunat. Tapi kalau jangan sampai tergolek. Sunat je. 30 tahun kita tak dapat sunat. Weh. Jadi sunat sebelah sunat sebelah bawah. Kalau bawah dia macam ni lah. Atas tak panggil sunat lah. Panggil selat lah. Kan kita buat 30 tahun sebelah atas. Tak panggil sunat lah. Kena duduk lah. Jadi kita punya masjid surau ni, dia tak mesra syarak sangat. Jadi kena cari, kita kan teknologi dah ada. Dulu tak ada. Dulu semua orang ambil karang. Timba daripada telaga, ambil, letak. Jadi kita melalui, datanglah teknologi paip. Tak selesaikan masalah teknologi itu dengan syarak. Jadi kita carilah teknologi itu kan. Jangan teknologi hidup je. Teknologi syarak pun kena upgrade juga. Kalau kat masjid Shah Alam dulu, dia ulur yang moden ni kata. Ulur boom baik keluar. Baru tak masjid kan. So basuh muka dia berhenti. Ulur lagi kan. Lepas tu rosak. Bila rosak dia pakai pula satu lagi style. Masa nak tu tolak. Kan kita keluar air, kita basuh, dia pun jatuh tertutup. Wallahu a'lam lah. Tapi semua tu tetap tak boleh kita nak basuh kaki macam nak selat ke bawah tu, kita kena mencangkung, kita kena duduk kan. Dengan lutut sakit lah macam-macam tu, tak dapat selesai lah. Jadi, sunat yang kita buat 30 tahun lah kita tak buat. Nanti sampai pada masa nanti, timbangan kita sikit lagi nak berat. Cakap, kalau itu hari aku selat kaki, settle. Masa tu menyesal. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sama macam tidur menghadap kiblat. Kan? Selama kita hidup ni mesti tidur kan. Tidur tak ambil. Kalau kita ambil niat atas sunnah, pahala dia macam kalau akhir zaman ni 70 orang mati syahid. Banyak tu pahala dia. Tapi kita tinggal. Rugilah. Tapi kalau cakap Allah sunat je, takut kat pada masa nanti Allah tu jadi aduhai. Aduhai. Okey. Jadi selat dia macam mana? Daripada daripada selat guna kelingking jari tangan. Dia mula daripada sebelah kanan. Apa ni? Cerah kelingking kaki kanan. Maknanya, mana kaki kanan? Ni lah. Ni kanan lah. Ni kiri. Yang pertama, selat sini dulu. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. 4 je, dia tak boleh 5. Sebab dia selat ni celah dia kan. Kemudian, selat dia kiri pula, yang sebelah sini pula. Ni 5. Ni 6, ni 7, ni 8. Kalau sembahyang ambil wuduk kat rumah boleh kot. Lepas mandi tu kan, duduk sila atas lantai, ambil wuduk kaki, duduk sila. Dapatlah sekali-sekala jadilah. Kan? Janganlah tak buat langsung. Dekat susah lah, kaki sakit lah kan. Carilah jalan. Ambil kerusi je kan. Ambil wuduk, duduk kerusi, duduk.
Tapi kat sebuah masjid pun ada kan bangku-bangku kan. Setengah-setengah lah. Kenapa wujud bangku tu? Satu orang tua, satu dia tak boleh tak boleh nak duduk mencangkung kan. Sebab tu dia sediakan batu duduk kat wuduk tu. Yang itu satu. Celah kaki kanan hingga ibu jari kaki kanan. Kaki kiri mula ibu jari kiri, akhirnya kelingking. Salah. Tengok. Ni sini. 5, 6, 7, 8. Ya. Kaki kiri. Ibu jari kaki kiri. Okey, dalam hal ni ada mazhab. Yang ni nak detail ke tak ya? Banyak. Okey, kalau potong kuku. Kalau potong kuku macam mana? Ini nak kena potong kuku bantai. At least kata aku niat untuk dapat sunnah. Kuku lagi tiap-tiap minggu potong kuku. Dapat sunnah tertinggal. Macam mana? Yang ni pun khilaf dia pun pening. Okey, ni kita ambil ibu tangan. Ni tangan kanan Ni tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Okey, ada dua mazhab je lah. Banyak sangat mazhab ni. Kalau Ibnu Hajar. Ambil Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar besar pula. Ibnu Hajar punya pendapat mula telunjuk kanan. Ni nombor satu. Amalan yang mana-mana. Tak kisah mana-mana. Janji niat masa nak potong kuku tiap-tiap minggu tu nak ambil sunnah Nabi. Yang ini nombor satu. Dari telunjuk. 2, 3, 4. Lepas tu Ibnu Hajar hingga kelingking telunjuk hingga kelingking kanan. Hingga kelingking itulah. Selepas itu ibu jari kanan. Nota kelang kabut dia ni. Ibu jari kanan, tangan kiri, kelingking hingga ibu jari. Okey, Ibnu Hajar kata ni 1, 2, 3, 4, sini 5. Kalau saya buat, saya punya amalan, saya guna kanan, saya ambil yang sini, lepas tu baru ibu jari. Yang itu bukan Ibnu Hajar, itu okey. Kemudian lepas sampai yang kelima mana? Ibu jari kiri. Nombor 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi dia mula sini 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 baru ni 10. Mana-mana pun belajar niat untuk dapat sunnah. Habis. Basuh kaki. Allah, dah lebih ni. Khuf kasut. Panjanglah khuf. Sampai situ lah. Boleh lagi? Tak boleh pendek ni. Khuf semua orang tak pernah tengok khuf kan. Tak payah kot. Tak payah kot. Tadi selat dari kaki.
Tangan. Kita. Tangan minggu depan saya jawab. Bila tangan kanan, kita kena mula dengan jari kiri. Sama dengan kaki ya. Kaki lain, kaki kita boleh gunakan jari kanan. Tahu tak? Jari kiri macam mana nak? Itu kaki. Kaki kita boleh guna jari kanan atau jari kiri pun boleh, mana-mana boleh. Tapi kalau kanan, nak baca tangan kanan dulu. Kena pakai kiri. Kita guna jari kiri. Kita boleh guna jari kanan, macam mana? Kena kiri. Kiri. Nanti saya jawab minggu depan. Saya sahkan. Jari kaki. Okey, kita tutup kerana banyak kontroversi. Kita ambil air semayang, wuduk. Kita mengangkat atas Kecil. kecil. Ataupun kita mandi gunung, kita mengangkat atas besar. Selama ni kita faham tak masuk atas? Kalau saya faham, itu kotor. Tapi takkan kita sentuh bini itu kotor. Kan, hukum ni batang air kita kena ambil wuduk kan. Jadi kenapa apa sebab kita wuduk untuk mengangkat atas? Kentut kan, kotor. Sentuh wanita kotor. Sentuh wanita apa? Isteri kan. Betul, kencing, kentut. Mengangkat atas. Mengangkat atas kan. Apa sebenarnya kotoran kan? Najis bukan. Hadas ni yang pertama kena faham dia amrun iktibari. Jadi tak jawab. Bila amrun itibari, dia tak ada kat luar, tak ada kat kharij, dia ada dekat fikiran. Apa fikiran dia? Hadas ni adalah perkara dia panggil dalam bahasa syarak dia panggil manik. Manik, apa dia manik? Belang kaki. Manik. Manik ni dalam bahasa Melayu dia panggil halangan. Halangan pada syarak. Contoh, bila seseorang perempuan tu datang jahit pada saat yang pertama, maka dia ada manik. Manik tu apa? Halangan untuk dia pegang Quran, untuk bersetubuh, untuk solat, untuk puasa. Manik. Jadi, hadas. Hadas adalah manik. Antara hadas kecil ataupun hadas besar. Dia adalah manik. Dia adalah halangan. Maka hadas besar, halangan dia cerita dia. Hadas kecil, halangan dia. Maka hadas kecil, untuk mengangkat dia adalah dengan wuduk. Wuduk ni boleh batal dengan maksud wuduk ni batal, maka wujudlah amrun itibari hadas. Hadas kecil. Halangan kecil. Wuduk batal kerana kentut, sentuh wanita, ajnabi, sentuhan, kencing, berak, pingsan dan sebagainya. Maka dia buat yang perkara ni, berlakulah dekat dia, maka dia dipanggil hadas kecil, iaitu manik, iaitu halangan kecil. Yang dia, kalau hadas besar, dia banyak lagi dia tak boleh buat. Hadas kecil, sikit je dia tak boleh buat. Maka itulah dipanggil perintah Allah. Tak ada logik pun. Dah lah kentut, tiba-tiba kena basuh muka. Dia tak ada logik. Wallahualam. Settle? Kotor ni bukan kotor yang kita kata kotor yang bukan kotor yang jelas. Kotor yang menghadap Tuhan. Kotor pada sisi Tuhan cakap, yang ini kotor. Yang ini haram. Yang ini sunat ni harus. Siapa kata? Syarak kata. Syarak kata-kata, Nabi kata. Nabi kata apa? Allah punya perintah. Maka dia kata, babi kotor. Tak boleh makan. Tak boleh makan lah. Kenapa babi tak boleh makan? Sebab dia ada kuman. Bukan tu. Bukan.
Tuhan cakap ni tak payah pakai logik. Macam khauf tadi, kalau kita ambil wuduk, basuh kaki, kita pakai khauf, kita sapu ke atasnya. Lah, kalau Saidina Ali kata, kalaulah syarak ni ikut hukum akal, lagi baik basuh kat bawah. Kan? Lebih logik kan? Tapi aku tengok Nabi buat macam ni, aku pun sapu kat atas. Jadi syarak, bila dia kata ni hadas kecil, ini halangan atas perintah. Bila atas perintah, bukan kerana dia kotor. Kotor ni pada apa? Allah kata kotor lah ni. Macam kata bila kita mengaji tauhid. Haram nisbahkan satu perkara yang keji, yang kotor pada Allah. Keji dengan kotor ni kan Allah buat. Mana ada kotor? Kalau kita cakap darah, Allah jadikan darah. Tapi kita memandang darah ni, geli. Maksud kita kata Allah jadi. Kan haram. Tapi kan darah ni, bila kita sakit, kita nak darah, masukkan darah. Kau masuk najis. Tak pula. Masa tu tak lah. Masa tu, Allah memberi rahmat. Dapat darah ni. Sebab kita tak nisbahkan darah tu pada keji pula. Jadi keji, kotor, Allah kata, Allah bukan di sisi Allah pun tak ada kotor pun. Allah kata, untuk korang ni kotor. Untuk korang yang ni hadas kecil. Untuk korang ni hadas besar. Apa dia hadas besar? Head. Bersetubuh. Ni hadas besar. Benda tak boleh buat, lagi banyak. Tak boleh semayang, tak boleh ni, tak boleh baca Quran. Hadas besar kan? Tak boleh baca Quran langsung. Jadi, dia bukan kotor pada yang nyata. Kotor pada batin. Wallahualam. Kita sudahi dengan surah, dengan tasbih kafarah. Dengan tasbih. Bismillah.